Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran sains tahun 4 di dalam tajuk kemahiran proses sains. Pada hari ini, saya akan menerangkan dua lagi kemahiran proses sains, iaitu yang pertama, membuat hipotesis dan yang kedua, mengeksperimen. Apa yang dikatakan dengan membuat hipotesis? Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam satu penyiasatan. Penyiasatan hipotesis boleh jadi benar ataupun tidak benar sehinggalah kita menjalankan eksperimen. Cara untuk membuat hipotesis, kita perlu mengenal pasti yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi dan yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas terlebih dahulu dan mengetahui setiap satu pola atau corak pemboleh ubah itu. Contohnya akan saya nyatakan selepas ini. Mari kita lihat buku teks pada muka surat 15. Lihat dialog yang pertama. Jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk, gula dalam gelas manakah yang akan melarut paling cepat? Tentulah, gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Daripada pernyataan ini, kita dapat ketahui pemboleh ubah dimanipulasi. Bilangan adukan yang diubah, maka itu yang berbeza, maka bilangan adukan akan menjadi pemboleh ubah manipulasi. Dan yang kita perhatikan adalah gula yang mana melarut paling cepat. Maka masa untuk gula melarut akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bila kamu lihat di atas sekali yang berwarna merah itu, saya ada cara menulis hipotesis. Caranya adalah semakin corak PM, semakin corak PB. Okey, PM merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi iaitu bilangan adukan. PB pula merujuk kepada bilangan pemboleh ubah bergerak balas iaitu masa untuk gula melarut dan corak pula merujuk kepada perubahan ataupun pola pada pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Contohnya bilangan adukan pertama, kita aduk sebanyak 2 kali adukan. Untuk cawan yang kedua, 5 kali adukan. Untuk cawan yang ketiga, 10 kali adukan. Maka 2, 5, 10. Maka itulah merujuk kepada pola. Akan menjadi bertambah. Semakin bertambah bilangan adukan, dan masa untuk gula melarut semakin berkurang. Sebab semakin cepat gula melarut. Maka untuk membuat hipotesis, kita akan menulis seperti ini. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Ini kemahiran proses sains yang terakhir adalah mengeksperimen. Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul data untuk membuat kesimpulan. Ia terbahagi kepada 4 langkah. Yang pertama, merancang eksperimen. Yang kedua, menguji hipotesis. Yang ketiga, mengumpul dan mentaksir data. Dan yang terakhir sekali, membuat kesimpulan. Perkara pertama dalam merancang eksperimen adalah mengenal pasti masalah dan membuat pernyataan masalah. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi adalah adakah bilangan adukan mempengaruhi masa yang diambil untuk gula melarut sempurna? Itu adalah masalahnya. Perkara yang kedua, merancang untuk membuat hipotesis. Adakah semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna? Untuk membuktikan hipotesis ini, kita perlu melakukan eksperimen. Setelah itu, kita perlu merancang mengawal pemboleh ubah. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Kita tentukan bilangan adukan yang berbeza. Kemudian yang dimalahkan, kuantiti gula perlu sama, isi padu air dan juga suhu air perlu sama. Dan hasil yang diperhatikan adalah masa yang diambil untuk gula melarut sempurna. Setelah itu, kita menyenaraikan alat dan bahan. Kita perlukan 3 buah bika, kita perlukan gula, kita perlukan air, jam randik dan rod kaca untuk mengaduk.
Dalam langkah kedua mengeksperimen adalah menguji hipotesis. Kita tuang setiap air ke dalam bikar sebanyak 100 ml air. Okey, kita boleh lihat bikar A 100 ml air, bikar B 100 ml air dan juga bikar C 100 ml air. Kemudian kita tambahkan 1 sudu gula untuk setiap bikar. Okey, kemudian kita adukkan setiap bikar berbeza bilangan adukan. Bikar A kita aduk selama seminit sebanyak sekali. Bikar B 3 kali untuk setiap minit. Manakala untuk bikar C kita adukkan sebanyak 6 kali dalam masa seminit. Tempoh masa untuk gula melarut direkodkan. Langkah ketiga dalam mengeksperimen adalah mengumpul dan mentafsir data. Dilihat pada jadual ini, bilangan adukan dalam masa 1 minit adalah sekali adukan masa yang diambil untuk gula melarut 10 minit. Bagi 3 adukan dalam seminit, 6 minit untuk gula melarut. Manakala 6 kali adukan, maka masa yang diambil untuk gula melarut adalah 3 minit. Okey, ini adalah hasil yang dikumpul daripada eksperimen yang telah dijalankan. Selain daripada jadual, data juga boleh dikumpul dalam bentuk graf seperti dalam rajak ini, di mana dimanipulasi adalah bilangan adukan per minit di bahagian bawah, bahagian mendata, manakala yang menegak dapat boleh ubah bergerak balas masa yang diambil untuk gula melarut sempurna. Langkah mengeksperimen yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kamu boleh lihat anak panah itu. Berdasarkan data yang dibuat, mereka akhirnya dapat menentukan sama ada hipotesis mereka diterima ataupun tidak. Okey, daripada data tadi, bilangan adukan adalah 1 kali, 3 kali, 6 kali dan itu menunjukkan semakin bertambah bilangan adukan, rujuk kepada masa gula melarut bila 1 adukan 10 minit, 3 adukan 5 minit gula melarut dan bila 6 kali adukan maka masa gula melarut ada 2 minit. Itu menunjukkan masa gula melarut semakin berkurang. Maka untuk hipotesisnya, semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna. Maka ini menunjukkan hipotesis awal tadi diterima. Setelah selesai menjalankan eksperimen, bolehlah menulis laporan eksperimen dengan lengkap seperti contoh yang ditunjukkan pada buku teks dalam muka surat 19. Pada laporan eksperimen terdapat pertama tujuan, kedua penyataan masalah, ketiga hipotesis awal, keempat menentukan pemboleh ubah, kelima menyeraikan alat, keenam langkah-langkah eksperimen. Daripada nombor 2 hingga nombor 6 itu merupakan langkah awal dalam mengeksperimen. Kemudian dapatan data dinyatakan tak payahlah.